أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا القول. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونور قلوبنا بنور القرآن يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya sama-sama kita merafakkan jutaan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini lagi sama-sama kita berkumpul, sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Dan dapat kita melapangkan masa untuk kita berada dalam majlis ilmu, insya-Allah. Kita mengharapkan majlis ilmu dan kelapangan masa yang ada kita dapat kita sama-sama memanfaatkan untuk kita sama memahami beberapa perkara yang telah ditinggalkan oleh baginda sallallahu. Kita sambung perbincangan kita dalam kita membicarakan sebuah buku yang berjudul Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Quran dan Sunnah. Kita sedang membincangkan bahagian yang ke-10 di atas tajuk mencalonkan wanita antara yang melarang dan memperbolehkan. Kita sudah membincangkan beberapa perkara penting daripada tajuk yang bahagian ke-10 ini. Antaranya dalam pertimbangan dalil yang menunjukkan kedudukan wanita yang dibicarakan tentang boleh ataupun tidak menurut pandangan Islam. Bagaimana wanita dan kepimpinan atas lelaki yang kita dah bincang lepas perbincangannya, yang berkaitan dengan subahah dan bantahan, peranan ahli parlimen dan makna penguasaan. Dan hari ini kita sambung muka surat 279, sisi penetapan hukum di parlimen. Terus sekalian, minta maaf, telur sikit. Lidah saya kena matikan dah 2 hari ni sekalian. Orang makan mata lain, makan matikan sekalian. Jadi dia nak bercakap tu dia kena sentuh. Sisi penetapan hukum di parlimen. Tugas kedua Dewan adalah berkaitan dengan penetapan hukum. Sebahagian orang ada yang berlebih-lebihan dalam melebarkan ruang tugas ini dengan anggapan bahawa tugas ini lebih penting daripada pemerintahan. Dewanlah yang berhak menetapkan semua hukum dan undang-undang untuk dilaksanakan daulah. Kerana tugas yang begitu penting inilah wanita tidak diperkenankan untuk bergabung di dalamnya. Pada hakikatnya masalah ini boleh dikatakan lebih mudah dan lebih sederhana dari anggapan tersebut. Sebab ketetapan hukum yang pokok ada di tangan Allah. Dasar-dasar ketetapan hukum yang memerintah dan melarang di sisi Allah. Yang kita lakukan sebagai manusia hanyalah menyimpulkan hukum sesuatu yang belum ada nasnya, atau mempericikan nas yang masih umum. Dengan kata lain, yang kita lakukan adalah ijtihad untuk menyimpulkan, memperinci dan memperjelaskan. Ijtihad dalam syariat Islam merupakan pintu yang terbuka lebar bagi kaum lelaki maupun wanita. Tak seorang pun mengatakan bahawa di antara syarat ijtihad seperti yang dijelaskan oleh para usul fiqh, para ahli usul, mesti lelaki dan wanita dilarang berijtihad. Tuan-tuan dan rahmati Allah, sisi penetapan hukum di parlimen. Cerita ni dah masuk tajuk yang terakhir. Keadaan yang digambarkan dalam perbahasan kita ini, Islam dan pemerintah.
Apa tugas yang ada pada parlimen? Kalau kita sekarang pun panggil parlimen jugalah, kan? Yang mana satu tempat membincangkan bagi memutuskan suatu dasar pemerintahan. Sama ada tetap ataupun mau mengubah, maka parlimen menjadi tempat utama. Yang dipanggil Ahlul Halli wal Aqdi, yang diletakkan oleh syarak sebagai satu gambaran Islam. Ahli parlimen ini nak menentukan keputusan, boleh ataupun tidak. Di sini dibahaskan tentang kedudukan wanita, sebagaimana kita dah bincang lepas. Kedudukan wanita yang lepas kita bincang, wanita boleh bersama. Daripada hasil perbincangan ada pandangan kata tak boleh, ada pandangan kata boleh. Dan sekali jumhur ulama telah memutuskan bahawa dibolehkan selagi mana dia tidak boleh membuat suatu keputusan ataupun membatalkan keputusan yang telah diputuskan. Maka dia boleh duduk bersama-sama dalam syubhah ataupun dalam bahagian-bahagian tertentu yang diperlukan untuk golongan wanita bersama-sama dalam parlimen. Namun dalam bab penetapan hukum di parlimen, apakah perempuan tak boleh terlibat sama dalam perbincangan? Yang inilah yang dibahaskan. Ada daripada kalangan meletakkan bahawa wanita tak boleh turut campur, duduk diam. Bab ni kau diam je, kau dengar je, kami putus kau ikut. Dah. Dalam bab ni dia boleh turut campur dalam memberi pandangan. Tapi tadi yang kita dah bincang lepas, tak boleh ubah keputusan. Kalau semua ahli parlimen wanita yang ada, muslimah yang ada dalam tu, dia tidak bersetuju dengan pandangan, tidak bersetujunya mereka tidak boleh mengubah keputusan. Maka dia boleh. Dah tujuan apa dia duduk kalau tak boleh nak ubah keputusan? Tak bagi pandangan. Mungkin pandangan itu boleh diambil kira untuk memutuskan satu keputusan. Pandangan boleh diambil kira. Ambil kira pandangan daripada golongan wanita yang disebut tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan wanita perlu diambil kira, dipandang. Maka pada ketika itu boleh diambil kira melalui pandangan mereka. Tak boleh kita biarkan mereka begitu saja. Dalam sebuah pemerintahan, dia tak boleh nak membiarkan wanita berdepan dengan masalah sendirinya. Tak boleh. Orang laki walaupun mereka daripada kalangan pemimpin, tapi dia perlu mendapat keputusan dan sokongan daripada kaum muslimin yang duduk bersama-sama dengan mereka sebagai pemimpin. Bagaimana yang pernah berlaku dalam sejarah Harun Ar-Rasyid, ketika mana seorang perempuan yang dihina kerana disebabkan ada riwayat kata dia terjatuh lalu terselak kain dia, diketawakan oleh beberapa orang lelaki, antaranya anak muda yang ada melihat kejadian itu. Lalu diperintahkan Ar-Rasyid supaya anak muda tu pergi minta maaf. Kerana apa? Bukan kerana nak jaga perempuan tu, tetapi kerana nak jaga maruah seorang muslimah. Sampai tahap diperintahkan, kalau kamu tak pergi, kami tangkap kamu. Sampai tahap tu. Kerana apa? Kerana nak menjaga maruah Islam yang ada. Di situ nak gambarkan bahawa keupayaan yang ada pada wanita ni kadang-kadang perlu ada pembelaan. Pembelaan yang mesti mereka membela diri mereka dan mendapat sokongan daripada kaum muslimin untuk mempertahankan mereka. Contoh macam baru-baru ni, ketika perhimpunan membantah GST yang berlaku baru-baru ni, bila ada yang menggelarkan diri mereka ulama muda, melantak langkah ulama apa benda pun sekalian, kamu boleh menuduh perempuan yang bersama-sama dalam tuntutan suara mereka itu dianggap sebagai pelacur kelahatasan. Kamu telah menghina golongan orang yang suci dan mulia dengan gelaran yang kotor dan hina. Tuan-tuan boleh judul dalam kitab fiqh, dia boleh disabitkan dengan kes qazaf, sebab menuduh seorang perempuan yang suci dengan tuduhan yang boleh membawakan kepada kehinaan. Walaupun tidak dituduh berzina, tetapi kenyataan dituduh itu salah macam kenyataan perempuan yang berzina adalah pelacur. Pelacur kerja berzina. Keluarkan, walaupun dah minta maaf, tak apalah kerja minta maaf. Tapi nak sebut, nak bercakap tu biar reti fikir dulu. Malulah nama kamu ulama. Orang bagilah, kamu bukan ulama pun. Tak layak jadi ulama dan sekalian. Ulama ni dia nak bertindak sesuatu, ditanya Tuhan dulu. Ulama. Dia nak cakap sesuatu, ditanya Tuhan dulu dah. Maksudnya dia dah rujuk dulu dah Al-Quran. Yang dia nak cakap dia betul tidak. Ini cakap dulu. Bila orang bantah, baru tengok, baru nak minta maaf balik semula. Itu bukan ulama. Itu bukan ulama. Dan kamu tak layak daripada kalangan menjadi kalangan ulama. Tak kira muda, tak kira tua, kamu tak layak tu sekalian. Pada ketika itu pembelaan perlu ada. Perlu ada untuk nak jaga maruah. Bukan nak jaga individu perempuan tu dah, tapi nak jaga maruah muslimah yang mulia, yang Allah angkat darjat mereka,
di depan masyarakat umum, tiba-tiba dihina oleh golongan tu. Tuan-tuan, kalau orang kafir kata, tak pelik tu sebenarnya. Tak pelik, orang kafir biasalah kata orang Islam ni. Kadang-kadang orang kafir pun tak kata orang Islam macam tu. Tapi ada orang Islam yang menggelarkan dirinya hebat dalam bidang agama, tapi mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang kotor, jijik, yang melambangkan kejahilan pada diri mereka. Ini contoh gambaran. Perlu ada pembelaan. Pembelaan ini yang perlu dibuat. Yang mana kadang-kadang pembelaan ini tidak dapat dirasai oleh kaum muslimin. Maksud tak dapat dirasai, tidak rasa macam berat sangat. Tahu dihina tapi tak rasa berat. Tapi kalau kita tanya golongan muslimat yang ada pada ketika itu, rasa diri mereka macam tidak ada maruah. Kan lain perasaan menerima tu. Penerimaan perasaan itu berbeza. Itu sebab Islam meletakkan bahawa golongan wanita ini perlu ada dalam pentadbiran, dalam pimpinan, kerana ada beberapa perkara yang perlu mereka tahu dan mereka akan hadapi. Jiwa mereka, untuk mereka nak mengenali golongan yang sejenis dengan mereka, menghadapi kesusahan, berbeza dengan orang muslimin yang lain, memahami jiwa muslimat ataupun jiwa daripada kalangan wanita yang menghadapi kesusahan, berbeza. Maka Islam membenarkan dalam tahap-tahap ataupun syubah-syubah bahagian-bahagian yang tertentu yang ada pada mereka. Tuan-tuan dan rahmati Allah, bila dikaitkan dengan ijtihad dalam sesuatu hukum, ijtihad ni tuan-tuan sekalian, dia ada taraf orang layak tak layak. Ada orang meletakkan bahawa ijtihad ni daripada kalangan orang lelaki je lah ijtihad. Ijtihad ni bukan syarat lelaki, ijtihad ni syarat ilmu. Berilmu. Aisyah radhiyallahu taala anha berijtihad dengan keadaan yang ada pada dia pada ketika itu. Kalau tuan-tuan tengok sejarah para ulama-ulama, antaranya bukan daripada kalangan yang hidup sahabiat yang hidup di zaman Nabi SAW. Antaranya kita lihat Rabi'atul Adawiyah yang beliau meletakkan ijtihad yang besar dalam kehidupan dia. Ia menjadi yang diletak sebagai dia seorang wali perempuan yang terkenal. Ada lagi wali-wali Allah yang lain. Dia yang terkenal dengan sejarah dia. Dia berijtihad dengan amalan yang dia ada melalui ilmu yang ada pada dia. Jadi ijtihad ni dia tidak meletakkan lelaki itu menjadi syarat. Tetapi apabila ijtihad yang nak dibuat itu menjadi satu hukum, mesti perlu mendapat penjelasan ataupun keputusan. Kalau dia seorang perempuan nak mengeluarkan satu ijtihad yang mesti diguna pakai oleh semua manusia, muslimin yang ada, masyarakat yang ada, maka ijtihad dia kena tawakuf, kena tangguh, dan perlu dapat keputusan daripada jamaatul muslimin ataupun beberapa orang yang boleh mengesahkan ijtihad dia. Kerana apa? Bukan memandang rendah kepada ilmu yang ada pada dia, bukan sekalian, tapi disebabkan kerana pandangan wanita ini dia banyak berkecimpung pada pandangan yang membabitkan kaum dia saja. Luar daripada itu, pandangan dia tidak lebih luas daripada itu. Kena faham daripada sudut itu. Sudut pandangan Islam, dia tak boleh pandang lebih luas. Apatah lagi perkara-perkara dalam bab nak menentukan hukum. Sebab kalau kita lihat dalam semua hukum fiqh, perempuan dia tak boleh membuat keputusan dalam bab penceraian, dalam mahkamah, dalam pengambilan kata-kata sebagai saksi. Perempuan tidak boleh menyamai dengan kedudukan yang ada pada lelaki. Kok mana sekalipun hebat dia kena terima kelebihan yang ada pada lelaki yang memang Allah jadikan begitu. Kena terima suatu kehebatan daripada segi sudut saksi zina. Perempuan tak ada sama dengan lelaki, dia sekali ganda. Kalau seorang lelaki berarti sama dengan dua orang perempuan. Dia berbeza. Sudah harta pusaka, kelebihan pada orang lelaki daripada orang perempuan. Sudut melafazkan cerai, walaupun boleh ada tuntutan cerai daripada perempuan, tapi melafazkan cerai tak jatuh bagi perempuan kepada seorang lelaki. Nak menunjukkan kepada kita bahawa hukum-hukum yang berkaitan dengan begini, dia ada kaitan dengan diri dia atas hak kemampuan yang telah ditetapkan oleh Allah pada mereka. Tapi bukan menyebabkan bahawa dia tak boleh berijtihad dah. Dia boleh berijtihad dalam bab-bab tertentu yang berkaitan dengan mereka. Contoh yang saya pernah sebut dekat tuan-tuan, apabila perempuan menetapkan mas kahwin mereka. Kan pernah ditetapkan oleh Sayyidina Umar, menetapkan mas kahwin kita nak bagi sama je. Tapi perempuan tak puas hati. Mereka berbincang dan mereka mengeluarkan suatu keputusan ijtihad, mengambil suatu keputusan daripada mereka nak buat. Kami ada hak tak atas diri kami. Pada ketika itu mereka boleh buat, untuk dipikirkan hak yang ada pada mereka. Itu kan tak sangkut pada orang lelaki, maka boleh untuk dia. Tak sangkut orang lelaki. Orang lelaki nak mas kahwin juga, mana ada, orang lelaki kena bagi je.
Kena bagi. Jadi tak kena sangkut dengan orang lelaki dalam keputusan yang dia buat. Maka keputusan itu keputusan dia. Maka pada ketika itu, ijtihad yang dikeluarkan oleh orang perempuan, muslimah atau wanita, dibolehkan yang berkaitan dengan diri dia. Itu sebab dia tidak meletakkan syarat utama itu lelaki, melainkan dalam bab-bab tertentu. Sebab tuan-tuan sekalian, dalam bab hukum Islam ni, yang bukan datang daripada Al-Quran, qat'iyah Quran, dia perlu kepada perbahasan. Perbahasan yang kita nak lihat bagaimana kedudukan yang ada, keadaan sebenar yang berlaku, dia perlu melihat perbahasan. Baru kita boleh nak meletakkan bahawa boleh ataupun tidak. Tak semua kata bila tak boleh tu tak. Dia ada tengok keadaan, wakil, suasana yang ada, zaman yang berbeza, dia perlu melihat daripada sudut itu. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian. Ummul Mukminin Aisyah adalah seorang wanita mujtahid dan mufti pada zamannya. Seringkali dia berdialog dan meminta penjelasan dari para ulama sahabat yang dihimpun dalam beberapa buku yang cukup terkenal seperti buku Al-Ijabah li Istidrakil Aisyah Ahlus Sahabah karangan daripada Imam Az-Zakarsi yang kemudian diringkaskan oleh As-Sayuti dalam kitabnya Ainul Isabah. Memang benar dalam sejarah kita ijtihad tidak biasa dilakukan oleh wanita seperti yang terjadi di lingkungan kaum lelaki. Kerana keadaannya yang berbeza jauh dengan keadaan kita di saat ini. Jumlah wanita terpelajar pada zaman sekarang hampir menyamai jumlah kaum lelaki yang terpelajar. Di antara kaum wanita ini ada beberapa orang yang menonjol hingga dapat mengungguli lelaki. Beberapa banyak wanita yang diberi kelebihan di atas sebahagian daripada kaum lelaki. Ini dia nak banding, nak meletakkan syarat ijtihad itu tidak tertakluk kepada kaum ataupun kepada jenis laki ataupun tidak. Sebab syarat itu tak pada ilmu. Kenapa? Ada wanita yang mengungguli laki daripada segi sudut ilmu dia, kehebatan dia, pengetahuan dia terhadap sesuatu. Cuma dari pandangan-pandangan yang berkaitan dengan umum tu perlu diperbahasan dari satu sudut. Kerana kadang-kadang kenyataan tu dia jadi tak sama. Sebab kelemahan yang ada pada wanita perlu diakui yang telah diletakkan oleh Islam. Kalau tuan-tuan tengok semalam ada perbahasan tentang hudud. Semalam saya balik daripada ceramah di Semenyih, balik dah sampai pukul rumah 12 lebih kot. Ada TV1. Aku tengok juga TV1 ni, nak marah pun tengok juga. Kan? Satu tak tahulah tu live ke ataupun rakaman kan. Waktu tu je boleh tengok TV. Rakaman rakaman. Ada wakil daripada 3 parti cerita tajuk hudud. Wakil daripada 3 parti, daripada BN, daripada PAS, daripada DAP, dan wakil daripada akademik, seorang doktor PhD yang mengajar dalam bidang syariah, undang-undang syariah. Dibicarakan tentang hudud. Saya tengok semalam. Tengok campur nak marah juga aku pun. Aku tengok benda pelik-pelik ni sekalian. Perbahasan tentang hudud. Jadi ada beberapa bahasan yang saya tak setuju tuan-tuan sekalian. Tapi orang cakap lah kan tak setuju pun macam mana, setuju jugalah. Benda dekat dalam TV keluar. Saya nak sebut perbahasan yang dibahaskan itu kadang-kadang satu perbahasan yang memang membawa pada nafsu dalam perbincangan. Allahu Akbar tuan-tuan sekalian. Pertama saya nak marah pada Cina hak cakap tu. Jangan cerita politik kan, cerita parti kita cerita lain. Saya nak marah tuan-tuan sekalian, tak kisahlah bersama dengan mana-mana badan parti kita cerita lain. Nak marah ke dia? Nak marah dia apa? Beria dia membahaskan tentang hudud ni. Kenapa hudud ni perlu kat dia? Yang kau sibuk buat apa? Tak sangkut pun dengan kau. Kan kau potong tangan sekali kan kau tahu. Sibuk sangat dia. Kau di manakah keadilan hudud ni kalau sekiranya berlaku? Kau ni nak sangat. Orang dah tetap kau tak kena diam je lah. Kalau tetap kena balik kan kau tahu. Bising dengan keadilan. Lepas tu sambut pula satu lagi tu sekalian. Yang Islam pula, beginilah sepatutnya perlu difikirkan. Saya lemah bila pakar dalam bidang tu bercakap perlu diberi pengetahuan kepada masyarakat tentang hudud. Baru boleh kita laksana. Hak tu memang ayat paling sakit hati tuan sekalian. Sakit hati tuan sekalian. Kau ingat Tuhan ni bodoh ke? Tuhan cerita hudud ni bukan baru tahun ni. 1400 tahun lampau Quran dah turun lengkap. Allah Ta'ala tutup dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Dah tutup dah. Tadi sakit lidah tak sakit tuan. Aku cerita nak marah orang tak sakit tuan. Tadi sakit tuan geram. Tuhan tutup ayat cukup dah. Aku dah sempurna wahai Muhammad agama kamu. Selesai ke dah? Yang aku redha ni Islam je jadi agama kamu. Aku dah buat dah.
Tiba-tiba datang, perlu dikaji, kena tengok keadaan. Undang-undang Toruk ni berjalan kat Malaysia 50 tahun lebih dah. Tak ada pun rakyat Malaysia boleh hafal undang-undang. Ikut je. Berapa orang tahu undang-undang Islam, undang-undang Malaysia? Berapa orang tahu? Tuan-tuan hari ni dapat ada yang hafal? Ada yang tahu undang-undang Malaysia? Tak ada, tuan-tuan. Benci ke, suka ke, ikut je. Tak faham pun ikut juga. Ada yang maki hamun pada tu sekalian. Marah pada Malaysia, kena saman, marah. Padahal dia salah. Salah pun salah dah kata. Tak patut marah undang-undang Malaysia yang ada hari ni. Tapi undang-undang Islam yang dah betul, boleh dipertikan, nak kena belajar, nak kena Allahu Akbar. Dah kalau betul nak belajar pun, susah apa? Bagilah penerangan. Jakim ada buat apa? Duduk besar-besar pejabat tu buat apa? Ramai dengan pegawai tu. Dah buat apa? Dah tetapkan. Semayang Jumaat, 1 bulan je mengaji bab hudud. 1 bulan je sekarang. Bukan susah sangat. Undang-undang syariat Islam ni bukan hudud saja. Itu pun ada bising. Ada yang kata kalau betul-betul ikhlas nak buat, kenapa buat hudud saja? Takzir tak buat, kisah tak buat. Buat hudud 1 pun kau payah nak bagi, 4 lagi payah nak baginya. Marah tak buat benda lain. Yang 1 tu pun tak luluh-luluh nak buat. Semayang Jumaat, sebulan ada 4 kali Jumaat. Kadang-kadang ada 5 kali Jumaat. Tak boleh buat. Setiap minggu bincang tajuk. Daripada tajuk undang-undang jenayah syariat Islam. Tak boleh buat. Minggu pertama cerita tentang pengenalan tentang jenayah syariat. Cerita satu persatu. Habis buat. Takkan tak ada ustaz-ustaz dekat Jakim tu? Tak ada. Nanti aku pun boleh ikut tulis khutbah. Bukan tak pandai sangat aku pun. Cerita apa jenayah syariat. Minggu kedua pembahagian syariat. Pertama hudud. Terang bab hudud. Takkan tak boleh habis 40 minit khutbah Jumaat. Setengah jam khutbah Jumaat. Boleh cerita apa tu hudud. Minggu esok lagi cerita tentang ta'zir. Cerita tentang kisah. Cerita tentang dia. Cerita habis. Cukup sebulan faham masyarakat tentang Islam. Habis cerita. Untuk orang kafir buat penerangan. Payah sangat. Tak payah tuan-tuan sekalian. Benda tak betul pun orang boleh faham ni pula benda betul. Senang je tuan-tuan sekalian. Tapi sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab tak faham. Nak mengaji degil pun pedang keras tuan-tuan sekalian. Yang dah nak mati dah pun tak kerti bahasa lagi tuan-tuan sekalian. Tu bekas Perdana Menteri. 18 April dulu keluar dalam TV Awan ni. 18 April 2014. Keluar dalam TV awak, dalam berita awal ni, dia upgrade balik kenyataan dia dulu yang mengatakan kalau potong tangan, dia kata kalau undang-undang hudud jalan orang Islam dipotong tangan, orang kafir tidak dipotong tangan. Adil ke Islam? Ya Allah ya Tuhanku ya Karim, tuan-tuan sekalian, subhanallah. Ramai pula malaun tu kau dengar angguk, angguk tu sekalian. Engkau tu hidup dengan rahmat Allah. Allah bagi rahmat dekat kamu, hidup macam-macam benda. Kamu hidup, kamu bernapas, kamu bernyawa, kamu apa benda kamu buat. Semua rahmat Allah. Tambah pula engkau hidup pakai bateri. Lagi rahmat besar Allah Ta'ala bagi. Nak tunggu mati bila-bila je. Masih lagi nak lawan Allah. Nak mempertikaikan hukum Allah. Tuan-tuan, tu saya kata tuan sekalian sebut. Manusia yang hidup dalam keadaan langgar perintah Tuhan lebih teruk pada binatang lagi tuan sekalian. Lebih teruk daripada binatang. Sebab binatang mati tak masuk neraka. Masuk surga tak ada, tapi dia tak masuk neraka. Biarlah dia tak masuk syurga tadi pun. Dia tak masuk neraka. Binatang yang paling jahat, babi, dia masuk neraka. Tak masuk neraka sekalian. Minta maaf tuan-tuan saya sebut nama babi. Sebab sedap sebut babi ni sekalian. Nak sebut khinzir dengan babi ni saya sebut babi lagi. Sebab kita orang Melayu. Sebut khinzir, orang Arab boleh sekalian. Ni babi ni. Sebut pun benci dah. Orang nak sebut babi, Allah bencinya dengar. Tak apa benci pun. Tapi dia mati tak masuk neraka sekalian. Walaupun tak ada babi masuk syurga, tapi tak ada babi masuk neraka. Manusia mati langgar perintah Allah, confirm masuk neraka tu sekalian. Masuk neraka. Keluar pula kenyataan. Hadis Nabi ni memang ada, tapi wajib ke kita percaya? Allah tuan-tuan. Aku dengar TV kalau dengan dekat memang aku geram tu sekalian. Memang sakit hati dah. Kalau jenis macam ni kena penampung aku tu sekalian. Memang padan tercabut dengan bateri sekali tu sekalian. Kamu hidup Allah, tak boleh dengar tu dalam cakap sakit hati. Masalah tu kan, ada lagi yang percaya dengan kenyataan ni. Ada lagi yang percaya. Kenyataan yang merosakkan akidah umat Islam. Tak ada pula nak tangkap. Tak ada pula Cina hina Islam. Galak nak cari, nak tangkap, nak soal siasat. Melantaklah Cina hina Islam. Tak salah. Cina hina Islam tak berdosa. Sebab dia tak hina pun dia berdosa dah. Peduli pun dia. Ni hak mengaku Islam ni tuan sekalian. Yang mengaku Islam hina Islam. Patut kena tangkap, kena soal siasat. Saya pergi ceramah dekat Kota Damansara. Saya bagi tahu tentang kenyataan ni keluar. Datang soalan, dia kata, Ustaz, kalau orang ni yang keluar kenyataan tadi, dia tulis nama tu sekalian. Saya tak baca nama tu sekalian. Kalau dia mati 2-3 hari ni tu sekalian, dia kata, Ustaz, boleh ke kita semayang jenazah dia? Orang tanya mati tu sekalian. Saya kata dah orang tanya, saya jawab, nak semayang tak semayang jenazah tu atas kita.
Pertama, kita nak sembahyang jenazah orang yang boleh menyebabkan rosaknya akidah dia. Secara individu, kita tak boleh sembahyang. Secara pemerintahan, dia tengok dua keadaan. Keadaan pertama, pemerintahan itu Islam atau tidak. Kalau pemerintahan Islam, dia kena terlepas proses taubat. Sebab Islam, kalau seorang tu rosak akidah, dia kena panggil. Dan kena pastikan dia bertaubat. Panggil ustaz, 3 bulan ditangkap, lalu diletakkan di satu tempat dan dipanggil guru-guru untuk datang berbincang dengan dia. Apa dia cakap? Kalau dia kata tetap berpegang dengan kenyataan ataupun pegangan dia bahawa hudud ni tidak layak dijalankan dan dia tidak ada dalam Islam dan dia tidak adil. Contohnya, datang ustaz terang, ditetap dengan dia juga. Mari seorang ustaz, carilah ustaz mana sekalipun. Jangan panggil aku sudah, aku tak nak bercakap dah. Memang aku pergi, aku bagi. Malas aku cakap dah, tak kerti bahasa dah, tua dah. Panggil ustaz ceramah, bagi tu kat dia. Tak mau terima juga tuan. Dia bagi peluang. Ini setengah pendapat. Ada pendapat berbahasan lain, saya tak nak cerita bahas panjang. Cuma cerita dalam keadaan ketika itu, dia tak nak menerima langsung. Dia bekas dengan pandangan dia. Dia diberi peluang 3 hari untuk bertaubat. Kalau tidak, dia dijatuhkan hukuman bunuh. Sebab dia murtad. Rosak akidah tu lah. Dah kalau jatuh hukuman bunuh boleh sembahyang. Sembahyang apa kamu dah gugur daripada Islam? Sebab kalau tuan-tuan tengok dalam bab akidah, ulama membahaskan kepada kita bahawa akidah ni rosaknya akidah ni disebabkan kerana 2 keadaan tuan-tuan sekalian. Allah, sakit mata sebelah tuan sekalian. Tapi mari panas tuan sekalian jadi merah tuan. Rosak akidah dengan 2 keadaan. Pertama akan rosak akidah apabila kamu dipanggil kufur ni akan berlaku dalam keadaan dipanggil kufur engkari. Yang kedua dipanggil kufur nafi. Mana engkari? Kamu mengengkari perintah Allah tanpa kamu menolak perintah Allah. Engkar saja, tak tolak. Mana engkar? Kamu tak semayang ke? Tak. Pasal apa tak semayang? Malas. Kamu wajib semayang? Memang wajib, tapi aku malas. Pasal apa malas? Aku suka akulah. Kalau dia mati dalam keadaan ikut suka dia malas tu, mati kufur. Tapi kalau mati sempat bertaubat, maka dia diterima oleh Allah SWT. Kerana kufur engkari, dia tak perlu kepada lafaz syahadah. Cukup dengan sekadar dia bertaubat dengan taubat nasuha. Yang kedua kufur nafi. Dengan keadaan dia menafikan hukum Allah. Kamu tak semayang ke? Mana wajib atas aku semayang? Semayang ke wajib? Wajib atas kamu je. Aku tak wajib semayang. Ini nafi. Yang ini dia tak boleh nak bertaubat. Dia mesti lafazkan syahadah sebab kamu telah menidakkan suatu hukum Allah. Tuan tengok. Ni keadaan kufur sekalian. Hak ni mati ni kufur tuan sekalian. Sebab kamu menidakkan, mengatakan hukum Allah tu tak adil. Allah ni lama dah buat hukum. Kalau Tuhan tu kamu katakan tak layak dia mengatakan hukum, yang Tuhan buat ni betul. Kamu ni hebat pada Tuhan. Kamu hidup tu menapah bulu hidung, bulu telinga tu Tuhan buat untuk kamu, nak jaga diri kamu. Tiba-tiba kamu boleh kata Tuhan ni tak tahu. Dia tak kata apa tu sekarang. Kalau dia kata benda Tuhan buat tu tak adil, dengan tidak langsung dia telah mengatakan bahawa Tuhan tu bodoh. Mana Tuhan tak bijak, Tuhan tak reti ke? Tuhan ni tak reti ke? Buat undang-undang nak tahu adil dengan tak adil. Macam Tuhan tak reti. Tapi ni yang berlaku tuan-tuan sekalian. Suka tak suka ni keadaan tuan-tuan sekalian. Ni bukan kata orang macam ni. Tak ada agama mufti. Keluar kenyataan juga tuan sekalian. Minta masalah aku nak sebut belakang melantaklah tuan-tuan sekalian. Mufti pun keluar kenyataan juga. Nama mufti aku tak tahu dah dia mufti apa benda tuan sekalian. Keluar kenyataan lu mufti Pahang. Aku tak apa, aku orang Pahang. Korang orang Selangor. Diam, jangan kata Selangor. Mufti Pahang tuan sekalian. Sedap-sedap kata tuan sekalian. Allahu Akbar. Saya pun tak faham. Dia mengaji dengan tok guru mana tuan sekalian. Dia ngaji Mesir mengaji dengan Firaun boleh jadi gitu tuan. Mengaji dengan siapa yang jadi gini, yang keluarkan kenyataan kefahaman yang salah dengan Islam tuan sekalian. Tuan-tuan tengok, kita nak bicara, kalau nak cerita bicara hukum lebih luas. Lebih luas tuan-tuan sekalian hukum nak bicara. Bukan susah sangat cerita hukum Islam ni. Islam ni mudah. Saya pernah sebut dekat tuan-tuan. Abu Ala Al-Maududi ada karang kitab yang berkaitan dengan hak orang bukan Islam dalam negara Islam. Nipis je kitab dia tuan sekalian. Baca setengah jam habis satu kitab. Baca sajalah. Tak faham, tak tahu lagi tuan sekalian. Tapi nipis sangat kitab. Dia bicara tentang orang bukan Islam. Cerita pada orang bukan Islam. Allahu Akbar. Baru ni tuan-tuan sekalian, orang Cina. 2 orang Cina, seorang India. Datang, cerita tentang hudud. Tanya saya tentang hudud. Tengah-tengah cerita ada satu program, kebetulan datang tanya. Dia tanya, saya ringkas cerita. Saya kata, you faham tak tentang hudud? Dia kata dia faham. Lepas tu nak buat apa? Tapi dia tak boleh nak beri faham kepada kawan dia. Dan saya tengok, Cina dia faham lah. Dia tak boleh beri faham kepada kawan dia. Kita ada yang Islam, tak usah kata nak beri faham. Dengan dia tak faham tu sekalian. Dia tak boleh beri faham. Dia minta saya, dia kata boleh tak? Haji datang, kita jumpa, kita kumpul. Orang Cina dia jumpa, kita kumpulkan dia, kita bincang nak buat dialog. Saya kata boleh. Tak ada masalah. Nak dialog bab ni tak ada masalah. Tapi tanya bab ni saja. Saya akan jawab satu-satu yang mana saya boleh jawab. Cerita nak buat. InsyaAllah tuan-tuan sekalian. Tak ada apa-apa. Tengah bulan 6.
Kita buat program nak panggil yang India saja, India dan Cina saja. Nak cerita tentang Islam. Aku pun tak berani juga seorang-seorang tu sekalian. Kan lain macam tanya, demam juga aku. Kan? Jadi aku tanya, jadi cari kawan-kawan yang boleh. InsyaAllah kami buat program tu sekarang. Saya bagi tahu dekat dia, saya dah terang dekat dia orang sebahagian di antara apa yang digambarkan penduduk. Antara benda yang saya sebut, kamu tak perlu takut. Sebab kami ni orang Islam, kami tak masuk rumah orang kau suka hati. Kami tak masuk. Kami orang Islam, kami ada rumah kami. Dan kami ambil tahu tentang keluarga kami je. Keluarga orang tu kawan. Yang lain daripada keluarga kami tu kawan kami. Kami bantu yang mana patut. Tapi kami tak buat undang-undang kami untuk mereka. Oh betul. Cina tu boleh kata betul tu sekarang. Cakap macam tu je. Boleh betul dah. Dia nak minta terang pada kawan-kawan dia. InsyaAllah tengah bulan 6 ni, saya buat program, saya panggil Yang Berhormat Ustaz Nik Abdul, Parlimen Pasir Mas, yang akan turun sama, nak dialog tentang hudud. Memang nak cerita tentang hudud terang-terang. Terus sekalian. Biar dia tanya. Yang saya seronok betul sekalian. Orang kafir tak faham, dia mari jumpa kita minta beri faham. Tu kafir tu sekalian. Ni orang Islam ni, dia tak tahu nak buat apa-apa. Dia jadi confused. Dia ni Islam ke kafir ke, dia pun confused. Tak? Orang Islam hak bengon tu dia macam siput babi, tu sekalian. Siput babi tu tengok dia berjalan. Siput babi ni dia berjalan perlahan, dia tak serupa macam rimau berjalan. Pelan. Sambil dia berjalan tu tengok sesungguh dia kat atas tu. Goyang. Tuan tengok. Sebab apa dia goyang tak? Sebab dia mikir. Dia jadi confused hidup dia. Aku ni siput ke babi kata dia. Dia pening. Siput babi sekarang. Ni manusia macam ni kan. Manusia jenis tak reti, yang Islam tak reti ni, dia macam siput babi tu kan. Dia pening kepala, dia ni siput ke babi. Tengah-tengah dia berjalan, tiba-tiba ada orang maki orang babi. Aku ke kata dia. Pelik dia. Lepas tu dia berjalan lagi, tiba-tiba orang marah ke siput tu sekarang. Aku juga, siput pun aku, babi pun aku. Dia tak tahu, tu siput babi. Jadi orang Islam tu ada jenis macam tu kan. Islam hak tak tahu hudud ni betul ke tak betul, dia macam siput babi. Kena baik siput, boleh makan dia orang, siput sedut. Tapi kalau kena tak elok, jadi babi, teruk tuan-tuan sekalian. Dan minta maaf tuan-tuan sekalian, ni hak paling betul pada dia. Sebab dia tak tahu. Dia Islam tapi tak tahu kedudukan macam mana. Orang Islam tak boleh terima undang-undang Allah, tak terima. Dia confuse dengan hidup dia. Sedangkan kalau kamu Islam, kamu tak perlu confuse. Kamu ada pegangan, kamu ada akidah, kamu ada hukum, kamu ada Al-Quran. Allah Ta'ala sebut jelas dalam Quran. Tak perlu bahadah. Sebab kalau tuan-tuan tengok Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran. Ayat 102, 103, 104 Tuhan cerita tengok. Ayat yang selalu tuan-tuan dengar, ya allazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuhan ceritakan satu kenyataan, Tuhan nak tanya balik. Takwa kamu pada Allah, Tuhan kata jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan kamu Islam. Ni ada persoalan. Macam mana nak mati dalam keadaan Islam ni? Kalau tak bagi mati melainkan Islam, nak jadi macam mana? Tuhan dengar sebut ayat 103 Al-Imran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tuhan suruh berpegang dengan tali Allah dalam kehidupan kamu. Peganglah dengan tali Allah dan kehidupan kamu. Pegang betul-betul. Tuhan bukan cakap suruh pegang saja. Pegang ni boleh, yang ni ambil, yang ni tak, yang ni ambil tak. Tuhan sebut berpegang jami'an, semua sekali. Bukan pegang sikit-sikit. Ni ambil, ni tak, ni terima, ni tak. Tak, jami'an. Bukan sekadar Allah Ta'ala sebut jami'an sahaja. Dahlah kamu kena pegang semua. Kamu ingat, jangan sekali-kali kamu berpecah daripada Islam. Wala tafarraqu. Jangan sekali-kali kamu hindar dengan Islam. Apa keadaan sekalipun, Islam rujukan kamu. Ni hukum tu sekalian. Betul ke Quran? Tak betul apa tuan, daripada muda sampai nak mati baca dalam Quran nak utaina aja. Bila nak jumpa ayat ni? Nak utaina tu sekalian. Quran tak pernah belajar. Nak utaina qul huwallah. Ada panjang sikit, dua tu tak ada lagi dah. Lepas tu Yasin sekali-sekali baca, tu pun tunggu ada orang nak mati. Tak mati tak baca. Itu kalau mati, kalau dia mati lagi tak ada orang nak baca. Tu tengok masyarakat hari ni bila tak faham, sebab bila kita tak reti, kita kena terima. Dengar cakap orang hak reti. Bukanlah orang tu reti dengan tujuan nak jatuhkan kita, tak nak cerita tentang Islam. Cerita tentang masyarakat tu sekalian. Hari ni bila cakap bah hudud tu sekalian, orang cerita Allah. Saya sebut dekat kawan-kawan pergi minum kat kedai kopi, kawan-kawan tanya, saya kata Allah, kalau tak reti diam. Sebab salah cakap jadi rosak akidah. Ni bukan cerita bab main bola. Main bola kalau tak betul ulasan pun tak apa. Tak apa tu sekalian. Kalau main bola, MU dah kalah, kita buat ulasan dia menang, dia tak jadi menang pun tetap kalah lah sekalian. Tetap kalah. Jangan marah penyokong MU. Jangan marah. Sebab aku pun MU juga. Kan? Contoh sikit sekalian. Kalau dia kalah, kita buat ulasan dia menang, dia takkan jadi menang. Walaupun kita mengulas dia menang, dia takkan jadi menang. Kalah lah. Soal tu sekalian. Sebab dia tak jatuh dosa. Tapi akidah, kalau salah ulah, jadi rosak akidah. Jadi kumpul payah, mati kafir tu sekalian. Jadi baik tak tahu, diam je senang. Diam je tak apa. Orang pun tahu, hebat dia ni. Macam profesor dia tak cakap tak.
Tiba-tiba dia bercakap, lah aku ingatkan profesor. Apa bengong. Aduh, itu jangan bercakap. Diam. Diam lagi baik. Orang tak tahu kita bengong, tuan-tuan. Nauzubillah, tuan-tuan dirahmati Allah. Dia cerita bab ni, tuan-tuan, dia geram campur macam-macam, tuan-tuan. Tuan-tuan dirahmati Allah. Saya nak sebut, tuan-tuan, baru ni saya sebut bab ni, tuan-tuan, dalam satu masjid. Saya tak ingat masjid mana, tuan-tuan. Tak payah ingat pun tak payah sebut, tuan-tuan. Saya sebut, bangun orang seorang, dia kata apa? Dia kata, Ustaz, kalau nak cerita pilihan raya, jangan cerita sekarang. Sekarang Ustaz cerita bab agama je. Pilihan raya kita tunggu nak pilihan raya, tiba cerita. Ya Allah, ada juga orang bengong macam ni, tuan-tuan. Ada juga, saya ni geram nak jawab kan, tak jawab tak kena sini. Dia pun duduk saya kata, inilah orang tak faham Islam. Kata, Islam ni bukan tunggu pilihan raya. Islam ni kena cerita pada bila masa. Disebabkan kerana ada orang perangai macam ni, itu sebab orang tak faham Islam ni. Ramadan, cerita Ramadan, bila cerita benda lain, ni salah, ni tazkirah, ni tak betul. Sebab tak cerita Ramadan. Dah 30 malam nak cerita apa Ramadan tu silat? Nak cerita apa lagi Ramadan? Dah 30 malam penceramah datang, takkan nak cerita ayat yang sama? Nak cerita batal puasa, nak cerita batal puasa, tu je cerita. Tak larat batal, dah puasa ni cerita nak batal saja ke? Macam tak ada cerita lain. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan, untuk apa? Bukan turunkan untuk cerita puasa. Tuhan turunkan Al-Quran dalam Ramadan nak cerita semua benda yang ada pada Ramadan tu. Tengok ayat pertama Tuhan turun dalam bulan Ramadan. Iqra bukan cerita puasa. Tak cerita pun puasa. Cerita Iqra, Tuhan suruh belajar dengan Al-Quran. Belajar semua sekali. Tak tunggu pilihan raya nak cerita, tak tunggu Ramadan nak cerita Ramadan, tak kena cerita. Kalau duk tunggu Ramadan, cerita Ramadan tu yang soalan sama tak habis-habis tu. Tak habis-habis soalan sama. Kentut dalam air apa hukum, kentut dalam air. Daripada dulu dia kentut dalam air. Itulah soalannya. Macam tak ada darat nak kentut. Air je kerja dia. Itu soalan sama. Saya tahun lepas ada lagi soalan. Aku harap tahun ni tak ada lah soalan macam tu. Ni nak berlaku sebab apa? Masyarakat dah fikir. Sebab bila suka cerita Ramadan je cerita. Tak berkembang. Sedangkan Ramadan ni dia cerita jihad. Jihad tuan-tuan sekalian. Bukan Ramadan lapar, jihad. Tuan-tuan tengok air. Air yang dihalalkan oleh Allah SWT. Allah tak halal ni air ni. Tuan-tuan boleh minum pada bila masa. Ikut suka hati. Nak minum banyak, sebotol, 2 botol sekali, boleh minum halal. Tiba-tiba sampai bulan Ramadan, Allah Ta'ala haramkan yang halal kepada kita. Yang ni halal, Tuhan haramkan kita minum. Pada waktu yang telah ditetapkan. Tuan-tuan tengok terkelip-kelip tak boleh nak minum. Sebab apa? Haram kalau minum masa ni. Batal puasa kalau minum. Tengok. Sebab apa tu sekarang? Bukan Tuhan nak cerita benda ni halal haram, tidak. Nak cerita kita nak jihad. Nak lawan nafsu kita untuk kita belajar menerima perintah Allah walaupun sesuatu tu memang tidak boleh diterima oleh hati kita. Tuhan ajar dalam Ramadan. Kita nak terima sesuatu dalam keadaan isteri kita yang kita nikahi dia nak dapat bukan senang tuan-tuan sekalian. Ngorak tu satu cerita dah. Berebut dengan kawan lagi, kawan ni pun nak, aku pun nak. Ngorak kona macam-macam ayat keluar satu had dah. Lepas tu dah dapat pula tuan sekalian, mas kahwin mahal pula 15,000, 20,000 dah mas kahwin tu sekalian. Mahal, menonggeng cari duit tu sekalian nak menikah. Dapat-dapat sampai bulan Ramadan, tak boleh usik, boleh tengok saja. Tu kulat-kulat tengok tu sekalian. Cuba kalau bukan bulan Ramadan, sebelum subuh, lepas subuh, pagi, tengah hari, naik matahari Tuhan, kok suka hati tu sekalian. Tak boleh cerita betul benda halal. Jangan waktu bendera angkat sudah. Hak lain boleh sapu bila. Tapi bila Ramadan je, boleh tengok saja. Sama ada dia pakai berkemban ke, dia pakai baju kurung ke, dia pakai begini begitu ke, tuan-tuan boleh tengok saja terkelik tu sekalian. Kenapa tuan sekalian? Yang halal boleh jadi haram pada kita. Bukan Tuhan nak cerita hukum halal di situ, tidak. Tuhan nak ajar, boleh tak kamu menerima sesuatu yang aku tetapkan yang berlawan dengan kehendak nafsu kamu. Ini ajar tuan sekalian. Kalau kita mampu menerima tuan sekalian, maka itulah Islam. Itulah Al-Quran yang Tuhan turun dalam bulan Ramadan sebagai satu pengajaran. Mana Al-Quran? Al-Quran ni Tuhan turun untuk kamu as-sam'u wa ta'ah. Dengar taat. Suka tak suka wajib taat. Ini Islam. Senang tak tuan? Senang ni Islam. Dah ada orang tak dengar tu degil. Perut pedal tu busuk tu sekalian. Tu yang payah dengar Islam tu. Dan nak buat macam mana Ustaz? Melampau je tu sekalian. Kenapa lagi tu sekalian? Dah payah sangat. Kuliah dah bagi. Tinggal malaikat maut je belum datang mengajar. Habis ustaz lain mengajar belaka dah. Tak faham lagi Islam. Ni cerita. Tak nak kira tentang Islam ni. Islam ni satu benda mudah bila masyarakat menolak dia jadi macam ni sekalian. Allahu Akbar. Aku ni nak berhenti dah menampau lah sekalian. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian. Memang benar dalam sejarah kita ijtihad tidak biasa dilakukan oleh para wanita. Ini dah baca tadi sekalian. Al-Quran telah menuturkan kepada kita kisah Ratu Sabah, yakni Balqis, puteri Balqis, yang diberikan ketajaman berfikir dan hikmah tak kala mesti berhadapan dengan Sulaiman alaihissalam.
Tepatnya semenjak dia menerima surat yang dibawa oleh burung hudhud. Bagaimana dia mesti mengambil kesimpulan dari surat itu. Bagaimana dia mengumpulkan para pegawai bawahnya, meminta pendapat mereka untuk mengambil suatu keputusan. Allah Ta'ala firman yang bermaksud dalam surah An-Naml ayat 32. Aku tidak pernah memutuskan suatu persoalan sebelum kalian berada dalam majlisku. Bagaimana rakyatnya yang kuat perkasa menyerahkan urusan kepada Ratu Sabah ini, Puteri Balqis, agar dia sendiri yang mengambil keputusan. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Naml lagi dalam ayat 33, mereka menjawab, kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan, dan keputusan berada di tanganmu. Dan tengok, ini nak cerita sebagai satu hujah. Ada waktu ketika Allah Ta'ala benarkan perempuan boleh membuat keputusan melalui ijtihad mereka dengan keputusan yang mereka ada. Sebab apa? Sebab keputusan itu datang untuk persoalan tentang diri dia, bukan dia nak bagi keputusan pada rakyat dia. Dah, persoalan itu datang, surat itu sampai untuk tanyakan tentang kedudukan Puteri Balqis. Itu saja tuan sekalian. Maka pada ketika itu dia tanya orang bawah, pegawai-pegawai dia. Tapi pegawai dia tak boleh nak jawab. Pegawai kata bukan tak boleh jawab. Benda ni berkaitan kamu lebih layak untuk nak menjawab dan memberi keputusan. Ada waktunya begitu. Saya sebut tadi lah. Sebab dalam bab ijtihad ni tuan sekalian, yang saya sebut tadi, dia boleh buat, bukan tak boleh buat. Perempuan boleh. Jangan menjatuhkan sampai tak langsung tak boleh. Dia boleh. Tapi dalam bab-bab yang berkaitan dengan dia dan tidak membabitkan suatu keputusan yang umum yang semua terpaksa pakai dalam keadaan tahu. Tapi kalau dia memberi pandangan, seorang muslimah daripada ahli parlimen bangun memberi pandangan, dan pandangan dia bernas dan diputuskan oleh majlis syura, ahli hali wal aqli memutuskan menerima pandangan itu dan dijadikan sebagai dasar, maka boleh. Sebab itu satu cadangan dan dikira baik, dan dia tidak dikira sebagai satu keputusan daripada dia dah masuk satu keputusan yang diputuskan oleh jamaah. Dan dia jadi lain. Sebab dia kena duduk boleh memberi pandangan. Ini keadaan kedudukan. Walaupun ada pendapat-pendapat daripada beberapa mazhab yang berbeza dengan pendapat ini. Ada pendapat-pendapat daripada pandangan yang tidak membenar langsung. Perempuan ni dia hanya boleh duduk cerita hadiah je. Mana cerita hadiah dia boleh cerita kuih, apam, donat, macam mana. Haji macam tu je, tak boleh campur mak lain dah. Ada pandangan begitu tuan sekalian. Namun itu pandangan itu telah dirot antara Ibn Abbas, beberapa orang sahabat Nabi, yang pada kita antara para ulama yang telah rot pandangan-pandangan begini tuan sekalian, yang meletakkan bahawa ada pandangan ulama yang tidak mengatakan tak betul, bukan. Tapi ada pandangan ulama kata lebih baik boleh menerima keadaan mengikut zaman. Zaman sekarang boleh. Kalau dulu perempuan, kalau ikut mazhab Syafi'i, perempuan tak boleh keluar rumah berpakaian dengan pakaian yang terang. Maksud pakaian yang ada tarikan. Dan warna apa? Perempuan hanya boleh memakai pakaian yang gelap-gelap dan pakaian yang tidak ada tarikan. Gelap, biru gelap, coklat gelap, semua gelap-gelap semua tu sekalian. Perempuan kena pakai macam tu je supaya tidak boleh nampak ada tarikan. Kalau pakai baju biru berkilat-kilat, ada pula bunga-bunga, tudung berlipat-lipat, bertengkat-tengkat tudung tu sekalian. Ada labuci-labuci pula, labuna lah, macam-macam tu sekalian perempuan pakai. Kan, hak jenis cucuk tanam pada cucuk tanam dah tudung kan. Tudung ada pokok, tidak tinggal tak ada pokok mangga, pokok durian di atas kepala tu sekalian. Allah, saya pergi ceramah kat pejabat, tengok perempuan pakai tudung, sekarang takut tengok. Dulu banyak paku, sekarang banyak bunga pula keliling. Daripada keliling tepi bunga saja. Ini buat apa main cucuk tanam atas kepala ni tuan-tuan? Boleh tak melantaklah. Sekarang tu sekalian, itu pandangan mazhab Syafi'i. Daripada pandangan empat imam yang berpegang kepada mazhab Syafi'i yang kuat sekarang, mereka mengatakan bahawa perempuan boleh tahap ni saja. Tapi ada satu pandangan yang mengatakan boleh mengikut zaman. Mana? Wakil. Zaman tu timbul fitnah dengan keadaan yang berlaku. Tak timbul fitnah, maka dia tidak datang. Sebab asas kepada hukum itu adalah fitnah. Itu dia sekarang. Sebab nak berijtihad ni dia tak boleh lari kepada pandangan asal. Mana pandangan asal dia? Bukan masalah pakai baju warna tu dah. Bukan masalah tudung tu dah. Masalah dia timbul fitnah. Bila timbul fitnah, maka tak boleh. Maka zaman yang berbeza, ada tak fitnah orang perempuan pergi masjid? Fitnah tak berlaku? Dulu fitnah, sekarang tak fitnah, maka tak apa. Maka tak apa, tuan-tuan. Tengok zaman Sayyidina Umar. Kalau tuan-tuan tengok dalam bab ziarah kubur, beberapa ulama membahaskan beberapa pandangan. Ada satu zaman sampai pergi ziarah kubur, ada satu zaman tak boleh. Sampai zaman Sayyidina Umar tak benarkan seorang perempuan pergi ziarah kubur. Lepas tu selepas daripada zaman Sayyidina Umar, zaman Mujtahidin pula membenarkan dengan syarat. Tengok, ada pandangan-pandangan. Sebab pandangan tu buat diikut keadaan zaman dan suasana. Dia berbeza-beza. Berbeza tu kan. Zaman tu apa? Adakah hukum Allah beza? Dah, hukum Allah tidak berbeza-beza. Sebab Allah ni dia tak menganiaya umat dia. Dia tak menganiaya hamba dia dah. Dia bagi hukum qat'iyah dalam keadaan bentuk umum. Maka ulama membahaskan hukum ini yang tidak lari daripada dasar yang ada. Tu dah tu sekalian.
Maka tengok keadaan. Kalau dulu zaman Sayyidina Umar dia mengharamkan apabila orang pergi kubur dalam keadaan berhias-hias. Perempuan nak pergi kubur tujuannya nak hantar siapa yang meninggal, saudara mara dia. Dan pergi ke kubur, sunat pergi ke kubur tuan-tuan sekalian, lebih kepada untuk kita mengingati dia mati. Tapi kalau pergi dalam keadaan pakaian berhias-hias, dengan keadaan cantik, macam nak pergi beraya tuan-tuan sekalian, dia dah tak ada ingat mati dah. Maka pada ketika itu banyak timbul fitnah. Maka Umar haramkan perempuan menziarahi kubur. Kenapa dibolehkan balik tu sekalian? Sebab pada ketika itu orang nak tahu, bila zaman tu orang tak berani nak pergi ziarah kubur, tak tahu kubur ayah, kubur tok, tak tahu dekat mana. Maka ulama-ulama kemudian membenarkan dengan syarat tidak boleh bertabarus dalam keadaan nak pergi kubur. Maka tak boleh bertabarus lah. Tak bolehlah pergi ke kubur merelik bibir tuan-tuan sekalian. Berhenti bawa keranda tuan sekalian. Tengok merelik ingat apa dia tuan sekalian. Perempuan merelik bibir ni. Biru kiri hijau ke kanan tuan sekalian. Bergabung biru dengan hijau tuan sekalian. Berjalan pergi ke kubur, tak boleh. Tak payah bertabarus. Sebab nak pergi orang mati, siapa nak tengok hantu kubur, tengok takkan nak pakai bincu juga hantu kubur tengok. Diam je lah. Pada masa tu dibolehkan dengan syarat-syarat tu, tidak boleh bertabarus, tidak boleh berhias. Datang gelang sampai kat siku, simpan dulu kat rumah. Tak usah pakai sebab dia akan menimbulkan fitnah. Maka elok daripada fitnah, maka boleh datang. Orang pun tak tengok bila keadaan tidak bertabarus. Maka nak sebut pandangan-pandangan ni datang, dia mengikut keadaan wakil. Begitu juga dalam pandangan yang berkaitan dengan wanita. Itu sebab perbahasan tentang fiqh ni tuan-tuan sekalian, perbahasan yang sangat meluas. Bukan satu perbahasan yang mati untuk kita berpegang pada suatu benda. Apa bab lain lah? Bab menuntut ilmu. Kalau dulu perempuan tidak diwajibkan menuntut ilmu dalam keadaan untuk nak pergi seorang diri. Mesti pergi dalam keadaan mesti kan ada teman. Kalau satu pandangan dulu, tuan-tuan tengok ada pandangan. Mazhab Syafi'i, tuan-tuan, antara pandangan yang kuat. Mazhab Syafi'i ni antara mazhab yang paling menghalusi setiap ibadah yang dilakukan. Paling halusi tuan-tuan sekalian. Ingat perbahasan tentang Al-Quran. Orang bahas tentang Al-Quran. Baru ni orang bahas tentang perbahasan Al-Quran. Macam mana Al-Quran boleh pegang ke, tak boleh pegang ke? Al-Quran ni ada semayang, boleh pegang tak semayang ke? Perbahasan. Tentang bahasan berlaku. Kat sekolah saya bahas tuan-tuan. Bila timbul guru-guru hafizah ni, tanya mereka ni hafizah nak ulang Quran. Saya tanya yang korang belajar dulu masa hafizah macam mana? Ni boleh, ni pandangan. Banyak pandangan tuan sekalian. Apakah pandangan tu salah? Tak salah. Boleh pegang tuan sekalian. Tidak ada masalah. Masalah maksudnya jangan sampai berlaku penghinaan terhadap Al-Quran. Ada berlaku lah. Itu pandangan. Itu contoh dengan pembacaan Al-Quran. Panjanglah, saya tak nak bahas betul panjang. Saya tahu tuan-tuan pun tahu. Cuma nak sebut ada pandangan-pandangan ulama begitu. Begitu juga dengan pakaian, sembahyang tuan sekalian. Itu keadaan-keadaan diletakkan oleh Islam. Macam mana keadaan sembahyang, mesti kena pakai pakaian menutup aurat. Itu dah wajib. Apakah pakaian menutup aurat itu dikira daripada segi sudut tutup, ketat ataupun longgar dan sebagainya. Ada perbahasan. Perbahasan ulama cukup luas mengikut keadaan yang ada. Begitu juga nak makan. Macam mana keadaan kita nak makan. Itu perbahasan-perbahasan yang kadang-kadang boleh mendatangkan ijtihad tertentu yang boleh dibuat. Supaya kita dapat nak memperjelaskan daripada segi sudut kita nak beramal. Kita pergi kat negeri orang. Tak sama dengan negeri kita. Kita berdepan dengan sesuatu yang agak susah. Pada masa itu apa kita nak buat? Kita mengambil pandangan-pandangan ulama lah. Dalam bab perbahasan melalui perbahasan mazhab ataupun pandangan-pandangan ulama. Yang mana Islam ini tidak menjanjikan kesusahan kepada pengamalnya. Itu Islam ni mudah tetapi jangan dibuat mudah. Islam ni memang mudah tapi jangan dipermudah-mudahkan Islam. Tak apa tudung juga. Itu memudahkan Islam tak boleh. Mudahkan Islam tak boleh. Aurat tak boleh kita mudah-mudah. Ketetapan Allah. Tak apalah kan? Ketetapan Allah pakai tudung. Macam mana pakai tudung? Allah tentukan tudung pakai mesti melebihi, menutupi dada kamu, pinggul kamu sampai tidak menampakkan bentuk tubuh. Kalau tudung tu duduk atas bahu, menampakkan bentuk tubuh sebelah kiri. Tak boleh, maka tutup. Sampaikan tidak menampakkan bentuk-bentuk tubuh, terutama bentuk-bentuk tempat-tempat yang boleh mendatangkan syahdu pula dah sekalian. Mendatangkan syahwat ataupun keinginan kepada lelaki. Keadaan tu. Mana tengok tubuh syahdu lain macam tu sekalian. Mendatangkan keadaan pada masa tu sekalian. Tengok keadaan masa tu dia letakkan. Tak apa. Alah itu syaratkan tudung je. Apakah tudung je tak kisah. Maka itu dah mempermudahkan Islam. Tak boleh. Islam memang mudah. Tapi jangan mengambil mudah tentang apa yang dikatakan Islam. Yang asal boleh. Berpassion. Tak apa. Passion tudung. Tapi syarat asas jangan lari. Kan? Passion. Orang sekarang pakai passion tudung bertingkat-tingkat. 3 tingkat, 2 tingkat. Ikut tingkat lah. Macam makut tingkat. Ada hak yang lama 3 tingkat, ada yang kecil 2 tingkat. Ikut suka lah kan. Ikut suka warna ada. Sebab dulu makut tingkat satu warna je. Sekarang makut tingkat kan ada 3 warna, kuning, hijau. Rupa tudung macam makut tingkat juga. Atas biru, bawah hijau, atas kuning, bawah merah.
serupa, lebih kurang terapilat tudung aku tengok. Bertingkat-tingkat. Boleh kau start pakai tudung tingkat-tingkat ni. Boleh, apa masalahnya? Tapi syarat tudung kena ada lah, labuh lah. Jangan bertingkat-tingkat, 3 tingkat tapi kat leher je. 3 tingkat tapi duduk kat leher je. Tak boleh lah. Dia bukan salah daripada sudut tingkat tu. Pendek dan pelabuhnya tudung tu. Itu Islam. Islam ni mudah sekalian. Tapi kita jangan mempermudahkan Islam melalui hukum. Yang tu pula tiba-tiba nak keluar ijtihad. Zaman sekarang kita nak ajak Islam, orang takut. Dengan Islam ni orang takut, susah nanti kang. Tambah pula orang yang pakai purdah ni, orang takutlah Islam jadi gerun. Ya Allah tuan-tuan sekalian. Saya kalau dengar orang cakap gini tuan-tuan sekalian, ada ustaz cakap gini, jumpa aku memang aku belasah sekalian. Engkau mengaji mana Islam gerun ni? Kalau kita cakap sesuatu ketetapan Allah tu menggerunkan orang Islam, kau jangan sekali-kali memperbodohkan Tuhan. Jangan sekali-kali. Tuhan tentukan sesuatu hukum tu memang baik. Gerun, mana ada gerun tu sekalian? Kalau kamu tak mampu pakai, diam. Tak mampu, saya tak mampu nak pakai. Alhamdulillah, kamu tak mampu tak apa. Kamu pakai sekadar kamu mampu, yang tak lari syarak. Sebab purdah tu sunat je, sunnah pakai. Tapi kalau kamu boleh pakai, kamu terbaik. Kamu boleh mempertahankan sunnah ketika mana orang tak nak buat. Tapi kalau tak boleh pakai, kata pula, siap tuan sekalian. Jangan sekali kata, kamu tak tahu, jangan tak nak pakai, tak nak, kita tak nak, tak apa. Jangan pakai. Jangan kamu tuduh pula orang yang pakai ni, payahlah kalau macam ni, bila Islam orang nak ikut? Ya Allah, senangnya kamu. Kamu ingatkan orang masuk Islam sebab kamu ke? Sebab apa tu sekarang? Sebab pemikiran umat Islam ni tak mengaji. Bila tengok pakaian orang Islam, bila orang nak masuk Islam dalam keadaan macam ni? Kerja kau ke orang nak masuk ke Islam ni? Kerja Allah memberi hidayah kepada seorang tu nak masuk Islam. Tuan-tuan tengok Allah Ta'ala tunjukkan mudahnya orang nak masuk Islam. Dengan Nabi membasuh kencing Yahudi saja, Yahudi boleh masuk Islam. Apa kaitan dengan pakaian? Apa kaitan dengan tak? Akhlak saja sudah mencukupi. Nabi basuh kencing je. Tengok, boleh orang Yahudi masuk Islam. Sebab apa? Orang tu dapat hidayah untuk masuk Islam bukan dengan kamu. Kamu ni menjadi sebab musabab saja. Tapi hidayah tu datang daripada Allah. Ini kena tahu. Terus kan, sebab orang Islam nak bercakap Islam, kena mengaji. Islam ni bukan benda boleh tiru. Islam ni bukan benda boleh cedok-cedok di kedai kopi. Kena mengaji. Tuan-tuan belajar, tuan-tuan bincang, saya belajar, sama-sama kita mengaji, baru kita boleh cakap dengan mudah baik Islam. Jangan kita bertikai nak baik Islam. Tak kira siapa tuan sekalian. Saya sebut tuan-tuan tak kira siapa. Terutama dalam perbahasan yang hudud yang saya sebut tadi tuan sekalian. Jangan mudah-mudah mulut laju kata tak boleh, tak nak buat, kenapa susah tak boleh. Jangan mudah-mudah tuan sekalian. Tuan-tuan kena menyelamatkan sahabat-sahabat tuan-tuan. Kalau ada yang bercakap macam tu. Nak buat wuduk kita kena fikir dulu. Ya Allah, fikir apa lagi tuan sekalian. Nak tunggu kau jadi gila pun nak buat wuduk. Jangan fikir-fikir wuduk ni tuan sekalian. Islam ada. Kan kita nak buat wuduk kan kita nak tunggu kuasa yang kita ada betul-betul. Bila nanti nak ada kuasa? Agak-agak tuan-tuan Islam boleh berkuasa ke dengan keadaan negara Malaysia yang macam ni? Boleh kuasa kan? Tak ada can kuasa tuan sekalian. Dan bila buat wuduk, buat. Terima tak terima bukan kerja kamu. Buat bentang dulu, tak ada masalah. Bentang pelaksanaan undang-undang Allah, bentang dulu. Terima tak terima nombor 2. Kerja kita buat. Dan Allah tak tahu ke kita buat? Allah Maha mengetahui, buat dulu. Kita nak dapat kuasa, bila dapat kuasa? Allah dah berikan kuasa kepada kita. Kita tak nak gunakan kuasa kita. Allah beri kuasa. Tuan-tuan, kuasa bukan duduk pada pemerintah. Bukan. Kuasa duduk kepada mereka yang mengangkat seorang pemerintah. Tu kuasa tu sekalian. Pemerintah yang dapat ni dia hanya diberi kuasa oleh orang yang ada kuasa. Siapa dia? Rakyat. Rakyat ni Allah dah bagi kuasa dekat dia. Maka pemerintah tu diangkat oleh orang yang telah diberi kuasa oleh Allah untuk mengangkat pemimpin. Silap kita angkat, maka silaplah persalahan agama Islam. Sebab kita silap tu. Tu Perdana Menteri yang saya sebut ni, bekas Perdana Menteri tuan sekalian. Perdana Menteri keberapa tak tahulah, tapi yang aku tahu zaman tuan-tuan lah, bukan zaman aku. Tuan-tuan, sebab tuan-tuan yang pilih dia. Aku tak pernah pilih tuan sekalian. Tu Perdana Menteri Hamal Aun tu sekalian. Tuan-tuan tengok. Sebab apa dia jadi Perdana Menteri tu kan? Sebab orang pilih dia. Puluh tahun memerintah sekalian. Sebab apa? Rakyat masih mengangkat dia. Maka kuasa yang Allah dah berikan kepada kita, kita tidak gunakan pada tempat yang sebenarnya. Maka tu kuasa tu sekalian. Duk fikir tentang nak laksana ni tak ada kuasa. Mana tak ada kuasa? Kuasa dah Tuhan beri, kamu tidak gunakan kuasa yang ada pada kamu. Sebab kalau tuan-tuan tengok dalam ayat yang saya sebut tadi, surah Ali Imran. Tuan-tuan tengok dalam ayat yang ke-104, Tuhan sebut apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Tuan tengok. Dalam ayat ni dia ada dua macam persamaan. Satu yad'una ilal khair, yang kedua wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yad'una ilal khair ni tuan-tuan sekalian, mengikut pandangan daripada para ulama tafsir. Yad'una ilal khair ni
mengajak manusia kepada kebaikan. Siapa dia? Semua sekali kita. Saya, tuan-tuan, tukang jual sayur, tukang kebun, pekerja biasa, kuli, toke, foreman, siapa saja mesti kena laksanakan tanggungjawab. Yad'una ilal khair, ajak orang buat baik. Dia terima tak terima, tu bukan kerja kita, tu kerja Allah. Kita kena ajak. SMS ada, Twitter ada, FB ada, WhatsApp ada. Buatlah. Apa saya cakap mulut boleh, ajak. Malam ni ada ceramah, ada kuliah, mari kita datang, ajak. Dia datang tak datang, tu bukan tugas kita. Sebab kerja yad'una ilal khair ni, semua kita kena buat kerja tu. Tak boleh tinggal. Kena ajak. Dan dia nak ikut. Saya nak ajak Ustaz, dia tak nak ikut. Tak, dia tu bukan kerja kamu. Kamu buat kerja kamu sudahlah, lebih-lebih. Pasal apa? Kerja kamu ajak saja. Maka Allah turunkan ayat yang dalam ayat yang sama, tuan nampak, ya'muruna bil ma'ruf. Apa ya'mur tu sekalian? Ya'mur dengan mana perintah. Maka perintah ni, orang yang melakukan ini akan bertanggungjawab. Tak sama tadi. Bertanggungjawab kenapa? Kerana Allah telah memberikan kepada kamu kuasa. Ini buat. Siapa dia? Pemerintah yang ada kuasa. Pertama sekali yang ada kuasa dalam sebuah negara adalah rakyat. Yang ada kuasa yang Allah berikan pada kamu, mesti kamu ya'muruna bil ma'ruf. Pertama apa nak buat ya'mur bil ma'ruf kan? Menyerahkan negara ataupun pemerintahan kepada orang yang layak. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas, al-ayat sampai habis. Tengok, ini perintah Allah untuk individu. Aku beri amanah kepada kamu, serahkan amanah ini kepada orang yang layak. Maka itu kuasa pertama yang telah berikan kepada kita. Kalau kamu tak buat, tanggung dosa dengan Allah. Tuan-tuan. Maka tuan-tuan fikirlah. Cuba ingat balik, tuan-tuan undi siapa itu? Ingatlah, jangan jawab sekarang. Aku tanya je, aku jawab sendiri. Undi siapa kakak? Ini ya'muru ni. Yang kedua, pemimpin yang telah diangkat menjadi pemimpin. Ya'muru bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Perintah orang buat baik. Macam mana nak perintah kan? Dia buat sesuatu dalam keadaan mengikut perintah Allah. Pada ketika itu rakyat yang tak nak pun terpaksa buat. Contoh mudah nak sebut satu contoh senang. Kerajaan mewajibkan semua staf yang bekerja di bawah kerajaan, contoh kerajaan negeri, mewajibkan semua yang beragama Islam menutup aurat. Boleh buat? Boleh, sebab ada kuasa. Maka pada ketika itu wajib kamu buat. Walaupun staf kamu tak suka, dia tetap ikut perintah Allah. Nampak? Sebab dikaitan dengan hukum Allah. Masa tu kamu wajib buat. Kalau kamu tak buat, kamu bertanggungjawab atas staf kamu yang tidak menutup aurat. Bertanggungjawab dan kamu kan dipersoal. Dan tengok, sebab kamu diperintah oleh Allah, ya'muruna bil ma'ruf. Suami dengan isteri, ayah dengan anak-anak, semua tak akan bertanggungjawab. Majikan dengan pekerja, kamu ada kuasa. Maka kamu wajib meletakkan kuasa yang kamu ada itu untuk menentukan hukum Allah itu berjalan dalam bidang yang ada pada kamu. Hari ini tuan-tuan tengok, apa kuasa kita yang telah kita buat untuk menunaikan amanah Allah. Apa kuasa kita dah buat. Sekarang kamu ada kuasa. Ada kuasa untuk melaksana dan membentangkan syariat Islam. Kamu dah bentang? Tak, kamu jawab dengan Tuhan. Ada kuasa boleh bentang? Bagi peluang. Nak buat, tak buat, tu nombor lain. Bentang dulu. Lepas tu next nak menerima perlu kepada perbahasan. Biar dia bahas lah. Tapi bentang dulu. Ni bentang pun tak boleh tuan-tuan sekalian. Lepas tu nak bahas ke mana? Bentang dulu. Tengok apa perbahasan. Lepas tu bahas. Beramuk tuan-tuan sekalian. Hati baling kursi meja pun tak boleh. Nak cerita tentang Islam. Nampak? Ini tanggungjawab. Bawa Allah Ta'ala perintah. Wa yanhauna 'anil munkar. Cegah kemungkaran. Sebab apa? Dah dibahas tadi atas. Bahas tentang ajak buat baik, perintah. Maka daripada kuasa yang ada tadi, daripada individu yang ada, kuasa yang ada pada ketika itu, tuan sekalian, tuan tengok, baru dia perintah untuk nak lakukan sesuatu dan keadaan mencegah segala kemungkaran yang ada. Tuan baca sejarah Nabi SAW. Sejarah Nabi sebut tentang asas dakwah yang perlu dibuat oleh orang yang diberi amanah oleh Allah. Pertama, ada 3. Pertama, mesti kena ada kefahaman yang dipanggil al-aqidatus salimah. Akidah yang benar. Nak buat kerja agama ni, mesti kena al-aqidatus salimah. Akidah yang benar. Mesti kena meyakini di atas kerja, atas dakwah Islam, melalui Islam. Yakin betul dengan Islam. Kalau orang berdakwah tak yakin dengan Islam. Saya pergi ceramah semalam di Semenyih, lepas siap ceramah, makan, masa makan tu orang kata, dia kata apa hukum Ustaz? Ustaz yang datang ceramah, bila kita tanya dia tentang hudud kerana kita nak tahu, dia kata, tuan-tuan ini kerja negara, tuan-tuan tak perlu ambil tahu. Kita terima je keputusan negara. Saya kata tu bukan Ustaz, mungkin dia baru nak start agaknya. Ustaz apa kejadah macam tu tuan sekalian?
Allah. Kalau saya kata ustaz ni tak betul, nampak macam belagak pula aku ni kata ustaz ni macam ni betul sangat. Tapi kalau bila orang tanya tentang hukum, kamu boleh kata tak payah tanya, bagi orang lain jawab. Allahu Rabbi. Kamu tu Allah Ta'ala bagi ilmu. Ilmu kamu tu nanti yang Allah Ta'ala hempukkan kamu dalam neraka Allah. Kamu nak jawab dengan apa Tuhan? Dengan ilmu yang kamu ada. Belajar tinggi-tinggi. Tuhan lagi boleh jawab macam tu. Jawablah. Allah, seorang tak panggil dah aku ceramah. Ceramah takut orang tak panggil. Melantak orang tak panggil tuan-tuan sekalian. Setakat ni saya ceramah tuan-tuan sekalian. Benda tersebut. Tinggal penyepak tak ada. Penampau tak ada hari tuan-tuan sekalian. Panggil je sekalian. Dalam keadaan penampau. Tak betul pun baru cakap baru. Tak kena lagi pun. Tak ada masalah sekalian. Tak ada masalah. Sebab cerita Islam. Ada orang tak panggil Ustaz. Melantak tak panggil. Pergi tempat lain. Tak ada orang nak panggil aku ceramah. Aku panggil bini aku duduk sini. Panggil anak duduk. Aku dah lama tak ceramah ni. Kebelas lah bini aku pulang tuan. Demi saudara. Cerita dah ceramah. Nak buat macam mana tak ada ceramah. Kita bini pun dah cukup dah. Ada tuan sekalian. Saya sebut tuan sekalian. Kalau tuan-tuan dah jumpa ustaz macam ni, tuan-tuan berhentilah panggil tuan sekalian. Berhenti panggil. Kalau ustaz tak boleh nak cakap Islam secara terang tuan-tuan sekalian, dia tidak ada aqidatus salimah, tak ada akidah yang sebenar mempertahankan Islam, tak ada tuan sekalian. Uslub ni uslub banyak kau uslub. Kau ingat uslub ni boleh tipu agama ke? Uslub ni cara berdepan dengan orang bukan Islam. Betul lah. Kalau tuan-tuan ceramah depan orang baru masuk Islam 3 hari, tuan-tuan cerita mencuri kena potong tangan. Semua potong. Mencuri potong tangan. Kalau terlanggar hukum Allah, murtad kena bunuh. Bunuh potong. Daripada dulu lagi dah kata dia, belum masuk Islam dah bagi tahu nak kena potong lah satu hal dah. Dah masuk Islam cerita potong lagi. Potong saja Islam ni. Itu baru dipanggil uslub. Dalam nak menyampaikan, jangan ceritalah bab potong lagi dekat dia. Cerita dalam bab macam mana kemuliaan, kehebatan Islam, macam mana keuntungan orang bukan Islam duduk Islam, macam mana kehebatan orang masuk Islam, kemuliaan Allah Ta'ala bagi. Itu dipanggil uslub. Tapi kalau sembunyikan hukum Allah, itu bukan uslub tuan-tuan sekalian. Itu bukan uslub. Maka uslub dia kena bezakan di antara uslub dengan akidah. Kena beza tuan-tuan sekalian. Ini banyak sangat jumpa. Bila tak bercakap je, saya ada kawan-kawan yang baru balik belajar, yang peringkat adik kita belajar balik, dah mula nak berjinak berceramah tuan sekalian, tapi nak bercakap, tunggu dulu bagi orang kenal dulu baru bercakap. Saya kata kalau mati sebelum orang kenal, nak jawab apa? Jangan cakap macam tu, takut pula mati. Kenapa berani sangat? Takut sangat tuan sekalian nak mati. Bila saya kata kalau matilah sebelum orang kenal, nak jawab apa dengan Tuhan? Yang soalan kita tak jawab gitu. Tuan-tuan bayar. Ni keadaan tuan sekalian. Boleh sebab perjumpaan dengan anak adik-adik kita, anak-anak kita yang balik daripada Mesir, yang dah habis tuan-tuan sekalian. Ujung tahun lepas bulan 12, dah habis dah. Ada yang ambil medik, ada yang ambil syariah, ada yang ambil usuluddin, yang duduk dalam satu rumah, dia kumpul, panggil. Dan mula baru balik dan nak bertapak, nak terlibat dengan jemaah, nak terlibat dengan pendakwa, panggil. Jadi saya salah seorang pembentang yang dijemput, Ustaz Zamri Syafiq, ada 3-4 orang. Saya sebut, saya tak ada kertas dia, saya nak sebut begitu je. Saya sebut datang pengalaman saya sebagai pendakwa, saya nak bagi tahu ke dia, ni tanggungjawab. Jangan sekali-kali kita fikirkan orang nak panggil kita atau tidak. Tapi fikirkan kita nak sampaikan sesuatu yang benar mengikut syariat Islam. Fikirkan, tu Islam. Cara nak sampai tak boleh samalah, ustaz ni macam ni, ustaz ni macam ni, tak apa. Tapi cerita Islam biar benar. Insya-Allah tuan-tuan sekalian, tak ada masalah. Cerita Islam benda betul ni orang nak tahu. Kadang-kadang kita mari perasaan. Penceramah ni ustaz-ustaz ni kadang ada mari perasaan. Kalau aku cakap kau orang marah, orang tak marah tuan-tuan sekalian. Dia terasa macam orang marah tuan-tuan sekalian. Kau jangan berlindung tengok Nabi sebut dalam hadis. Kamu jangan rasa sekali-kali kamu menyebarkan dakwah Islam tu, apa yang kamu buat ke atas kebenaran ini. Nabi kata apa? Manusia, makhluk Allah yang lain tidak mampu untuk memberi kesan kepada kamu. Tidak berani sentuh tubuh kamu atau kesan pada diri kamu. Kamu buatlah kerja agama. Tidak ada makhluk Allah yang boleh memberi kesan atas tubuh kamu. Tak ada. Apa dia boleh buat tuan-tuan? Allah mati. Lah, tuan-tuan tak ceramah pun mati. Silap-silap yang dengar ceramah lagi awal mati pada yang bagi ceramah. Silap-silap lah. Kalau tak silap aku dululah kan. Silap-silap dengar tu lagi awal mati. Tak tahu tu sekalian sebab mati. Silap-silap tuan yang benci pada ceramah mati awal lagi. Tapi biasa orang buat jahat ni jarang mati awal tu sekalian. Dia mati lambat. Sebab Tuhan nak bagi dia peluang bertaubat, ataupun Tuhan nak puas hati nak bakar dia senang tuan sekalian. Dia banyak dosa sikit. Dia jarang tuan sekalian. Orang kata orang alim ni cepat mati tuan sekalian. Tapi janganlah ambil hujah ni supaya tak nak mengaji. Aku tak nak mengaji tiap-tiap malam, takut alim pula cepat mati. Mengaji seminggu sekali dah tuan sekalian. Jangan salah hujah. Kadang-kadang orang payah tuan sekalian. Dia salah hujah macam orang baca bab rokok kan.
Bila dia banyak baca rokok ni bahaya, rokok ni merosakkan kesihatan, dia banyak baca tu sekarang. Dia ambil apa? Dia tak ambil bahawa dia berhenti merokok. Dia kata disebabkan aku banyak sangat baca iklan-iklan bahawa rokok ni membahayakan kesihatan, saya ambil keputusan saya nak berhenti membaca. Ada ke situ kau nak tuan. Ada juga bengong tuan sekalian. Bila dia banyak baca rokok tu bahaya kesihatan, berhentilah sat rokok. Dia berhenti membaca tu sekalian. Tak pelik tu sekalian. Sebab salah tafsir terhadap kenyataan orang. Tu tu. Sebab dia tak boleh salah tafsir kerana kita boleh menyebabkan benda yang kita faham tu jadi lain. Tuan-tuan dalam hati Allah SWT sekalian. Pukul 9 tuan. Ini sebab bulan lepas tak datang macam ni tuan sekalian. Tuan-tuan dalam hati Allah. Sama sikit lagi tuan sekalian. Dengan kecerdasan akhirnya dia menyatakan masuk Islam dan memasrahkan diri kepada Allah SWT bersama Sulaiman. Dan tengok keputusan yang dibuat tadi. Kerana peribadi dia yang saya sebut tadi tuan sekalian. Penuturan kisah ini dalam Al-Quran. Bukan sekadar kisah, tapi kisah ini menunjukkan bahawa terkadang wanita memiliki kecerdikan, ketajaman berfikir dan ketetapan menetapkan pendapat, pandai mengatur pemerintahan dan hukum yang tidak dimiliki sekian banyak kaum lelaki. Yang tidak boleh dimungkiri bahawa dia di sana ada banyak masalah yang berkaitan dengan diri wanita, rumah tangganya dan hubungan-hubungannya dengan yang pasti melibatkan pendapat wanita dan dia pun tidak boleh melepaskan diri darinya. Boleh jadi dalam keadaan-keadaan tertentu pandangan wanita lebih tajam daripada pandangan lelaki. Ini nak menceritakan hujah-hujah ni tuan-tuan, bukan nak meletakkan bahawa perempuan ni dia boleh buat keputusan sendiri tak. Hujah nak meletakkan bahawa mereka boleh bersama dengan muslimin dalam pentadbiran negara, dalam duduk bersama untuk nak memikirkan tentang kemajuan kerajaan. Dia boleh bersama, tetapi jangan sampai tak dia boleh buat keputusan yang kita bincang lepas. Kebersamaan mereka tu perlu sebab apa? Sebab kadang-kadang datang juga daripada cadangan perempuan ni yang hebat. Ada kadang-kadang mereka lebih tajam mikir dalam bab-bab tertentu daripada orang lelaki kadang-kadang. Kadang-kadang sebabkan sikap lelaki yang panas ni pun kadang-kadang menyebabkan keputusan tu akan menjadi lebih teruk. Maka ada pandangan yang mengatakan tunggu dulu, mungkin kita boleh buat daripada wanita. Pandangan-pandangan tu yang diperlukan oleh Islam. Tuan-tuan dalam hati Allah SWT sekalian. Di sana juga ada beberapa ketetapan hukum yang dikeluarkan oleh Umar yang pada mulanya juga berasal dari memasukkan wanita. Seperti ketetapan agar suami tidak meninggalkan isteri lebih daripada 6 bulan ketika bergabung dengan pengiriman pasukan perang. Sebelum ini juga dia bertanya tentang kepada puterinya itu Hafsah, berapa lama seorang wanita sabar tinggalkan suami? Maka Hafsah menjawab 4 bulan atau 6 bulan. Umar Al-Khattab terhenyak tatkala mendengar syair yang dilantunkan wanita itu kerana sudah sekian lama dia berpisah dengan suaminya. Diliputi kekhawatiran, maka dia pun pergi melantunkan syair tatkala sedang rebah di tempat tidur. Malam ini terasa panjang dan kelam biliknya. Hatiku gelisah kerana tiada kekasih untuk bergurau. Demi Allah, andai tidak kerana takut seksaannya, tempat tidur ini kan ku goyangkan sudut-sudutnya. Tuan tengok. Lain macam bunyi tu sekalian. Tuan tengok. Sebab tinggal isteri ni tak boleh lama tuan sekalian. Tak boleh lama. Aku 3 hari je boleh. Lain tak boleh. Masuk 4 hari tidur gigit slipper tuan sekalian. Tak ada tuan sekalian. Akulah tuan sekalian. Aku itu dalam keadaan minum air kosong tu. Kalau minum Tuan Kak Ali teruk lagi tuan sekalian. Tu minum air kosong tuan sekalian. Jadi cerita tinggal isteri ni sebab dalam bab hukum kalau 3 bulan tinggal tanpa berita tuan sekalian. Tanpa berita apa-apa tuan sekalian, isteri boleh minta pasal. Boleh minta. Sebab apa tak tahu dah suami dia ni mati ke, hidup ke, terbang ke, tak ke mana-mana ke tuan sekalian. Boleh minta walaupun dia tak boleh menceraikan suami dia. Boleh minta. Dan tu dapat nasihat daripada pihak yang bertanggungjawab. Tunggukan perkhabaran. Boleh dikatakan begitu. Sampai tahap tempoh yang lagi lama, maka pada ketika itu boleh jatuh. Boleh jatuh dengan sendiri. Sebab dia ada lafaz ta'liq yang ketika ni ada orang tak nak baca lafaz ta'liq tu. Ada orang nak baca yang dibaca tu. Kadang-kadang tu yang boleh berlaku. Sebab apa? Hukum tu ada. Tuan-tuan, bila ada hukum tu tengok. Bila ada hukum berarti benda tu ada berlaku. Dan setiap hukum yang Tuhan tetapkan yang akan berlaku pada manusia tidak ada lain melainkan untuk menjaga kehidupan manusia. Tuan-tuan, boleh berlaku maksiat tuan-tuan sekalian. Boleh berlaku maksiat apabila suami meninggalkan isteri dalam keadaan tidak ada khabar berita gembira. Jangan main. Lama-lama tinggal bahaya tu sekalian. Benda tu berlaku tu sekalian. Berlaku. Suami tak ada, isteri, subhanallah, na'udzubillah min zalik. Boleh berlaku. Tapi kalau cerita isteri tak ada, suami, lagi hero tu sekalian. Lain lagi tu sekalian. Walaupun tak berlaku maksiat, tak apa. Lelaki dia lain. Perempuan dia lain tu sekalian. Di keadaan tu yang letakkan bahawa ada waktu-waktu yang Umar terpaksa mengambil pandangan daripada anak dia untuk nak buat satu keputusan. Kalau ada sejarah, Rasulullah pernah tanya Fatimah, macam mana pandangan seorang perempuan terhadap lelaki yang ketika mana tuan-tuan pernah dengar sejarah ketika Rasulullah SAW tidak membenarkan Sayyidina Ali untuk berpoligami. Ada satu perbincangan bahawa dia tanya, kenapa Rasulullah larang Sayyidina Ali berpoligami? Dia kata, itu kan bukti menatakan bahawa Rasulullah melarang poligami. Dia kata, tak betul. Tak betul penterjemahan sirah.
Rasulullah larang Sayyidina Ali, tapi Rasulullah tak larang poligami. Sebab apa? Sebab Rasulullah selalu sayangkan kepada Fatimah. Kenapa sayang? Rasulullah tanya Fatimah macam mana keadaan dengan Sayyidina Ali. Tuan-tuan sekalian, dia sayang sangat dengan Sayyidina Ali, tuan sekalian. Sampaikan sayang itu dia minta dengan Allah. Sehingga Allah SWT tidak menjadikan Fatimah ni uzur. Tak ada uzur, tuan sekalian. Boleh pakai seumur tuan, bila-bila masa, tuan sekalian. Tak ada uzur ke? Ini kalau uzur 15 hari, tuan, aduh. Kalau baru kahwin sebulan, uzur 15 hari pula, tuan sekalian. Cukup 7 hari sudahlah. 15 hari cukup, tuan sekalian. Oh, letih, tuan sekalian. Tidur malam, kejap bawah katil, kejap tepi katil, kejap bawah pintu, tuan sekalian. Dah menikah baru sebulan, uzur 15 hari. Mu tak demam. Kalau dah macam tuan-tuan dah 60 tahun, memanglah. Macam aku tak boleh, tuan sekalian. Tuan sekalian. Nak cerita apa, tuan sekalian? Hukum. Kenapa boleh berlaku hukum gitu, tuan sekalian? Sebab tuan nak bagi penjagaan terhadap satu kaum. Itu kehebatan yang berkaitan dengan hukum Allah SWT. InsyaAllah kita jumpa penyempat akan datang dalam kita membicarakan perkara seterusnya berkaitan dengan kedudukan wanita dalam kuasa yang daripada Islam. Tuan-tuan dalam hati Allah, mudah-mudahan perbincangan kita dalam hati Allah. Tuan-tuan kena banyak berdoa. Saya, tuan-tuan dan kita semua kena selalu berdoa. Tuan-tuan lepas sembahyang selalu berdoa, minta Allah SWT beri kekuatan kepada umat Islam. Kita ada kekuatan untuk kita melaksanakan syariat Islam. Tuan kena berdoa dengan Allah, minta supaya Allah Taala beri kekuatan kepada kita, kepada pemimpin-pemimpin kita Selangor ni, tuan-tuan sekalian. Walaupun dah diperintah oleh sebuah kerajaan yang berbeza daripada kerajaan lain, tuan-tuan sekalian, tapi kadang-kadang disebabkan tak ada kekuatan itu, menyebabkan tak mampu nak buat. Kita minta Allah Taala bagi kekuatan. Hindarkan pahaman-pahaman yang boleh merosakkan Islam, yang memandangkan Islam ni buruk indah. Minta Allah Taala bagi satu pahaman yang jelas melalui akidah yang sebenar supaya dilaksanakan oleh Allah, insya-Allah. Sebagaimana biasa, tuan-tuan sekalian, macam biasalah, tuan sekalian, ceramah juga, kuliah juga, minta duit juga, tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, pembinaan tahfiz saya sedang di mana, minta sangat, tuan-tuan sekalian. Tak dapat nak mula sekalian, baru selesai tambah, tuan sekalian, nak mulakan tak dapat nak mula lagi sebab keadaan keuangan yang masih belum mencukupi untuk nak mendapatkan barang untuk nak mula buat, tuan sekalian. Jadi bila tak dapat nak mula, nak pembinaan tu dapat mula peringkat awal baru, tuan sekalian. Jadi perlu kepala keuangan bantuan, tuan-tuan bantulah. Dan insya-Allah, tuan sekalian, anak yang ada lebih kurang 30 orang lebih, tuan sekalian, alhamdulillah dapat duduk di tempat yang mereka punya, yang diwakafkan tanah tu, dan mereka dapat belajar dengan baik. Insya-Allah, izin Allah, tempat tu boleh jadi pengadilan melahirkan bukan anak-anak yang hafal Quran, tapi anak-anak yang hafal dan yang mendukung Al-Quran untuk dilaksanakan negara kita. Dan insya-Allah dapat disediakan tempat untuk kutipan, ataupun tuan-tuan boleh beli barang kat belakang. Kat belakang sana ada barang, tuan-tuan sekalian. Yang jual produk keluaran daripada tahfiz saya, tuan sekalian, 100% masuk tahfiz. Ada minyak wangi yang telah disyifatkan melalui 30 juz Quran dan bacaan solat hajat dan juga doa syifa, dan juga air, tuan-tuan sekalian, dan madu, kismis. Semua tu kita buat sekali, tuan, kita syifatkan 30 juz Quran. Tetapi masing-masing ada khasiat. Tu bukan ubat, tapi ada khasiat masing-masing. Terutama madu, tuan sekalian, dia ada khasiat yang tuan-tuan boleh tengok daripada hadis Nabi SAW. Khasiat yang ada orang bagi tahu, yang hadis-hadis yang ada orang bagi tahu. Kalau makan madu yang sejual, tuan sekalian, orang cakap ni bukan saya cakap, mudah untuk bermadu. Itu orang cakap, tuan sekalian. Jadi aku tak tahulah betul tidak, tuan. Tuan tengoklah dekat belakang sana. Wallahu a'lam wa la taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.